Jadi cikgu tulis dulu nota sebab kita tak nak tengok sangat yang buku teks punya version ni. Cikgu nak tunjuk kamu dia punya pengisian dulu. Ya nak? Jadi kamu tulis tajuk ni. Ini yang ni kita nak belajar aplikasi yang kedua. Nampak nak? Boleh nampak kertas cikgu? Boleh kan? Okay. Jadi hari tu kita dah belajar aplikasi pertama. Apa yang kita belajar masa kita belajar hari tu? Apa aplikasi yang kita belajar? Apa yang kita dah belajar? Tebal. Siapa nak jawab? Samaan tangent. Lagi? Samaan normal. Samaan normal. Okey, jadi persamaan tangent dengan normal. Jadi macam mana caranya untuk kita dapatkan persamaan tangent? Cerita. Kita kena cari kecerunan tangent dulu. Macam mana cari kecerunan tangent? Buat pembezaan. Kita buat pembezaan terhadap equation lengkuk tu. Kan? Yang equation y. Lepas tu? So, kita masukkan koordinat. Masukkan koordinat dan kita dah dapat kecerunan. Macam mana kita dapat persamaan? Ini persamaan garis lurus. Jadi kita akan masuk dalam formula y tolak y1 tu kan, ataupun y sama dengan mx tambah c lah. Jadi itu cara dia. Lepas tu apa kaitan antara tangent dengan normal tu? Berserenjang. Dia berserenjang. Jadi dia ada formula dia kan yang menghubungkan tangent dengan normal kan. Apa formula dia? Kalau dua kecerunan yang berserenjang, M1 darab dengan M2 sama dengan? -1. -1. Jadi kalau kata kecerunan tangent kita 1/2, kecerunan normal kita akan jadi apa? -2. Ni orang lain ingat tak ni? Okey. Jadi benda kecil-kecil macam ni kamu kena ingat itu spesifik untuk aplikasi satu. Boleh? Jadi kalau yang pembezaan ni yang susah sikit sebab dia ada banyak aplikasi, ada 4 lebih kurang lah, 3 atau 4 lah kita kata. Dan tiap-tiap satu tu ada dia punya benda yang kamu kena ingat one by one macam tu. Kan? Jadi bila kamu dapat soalan tu, kamu akan dapat aplikasi yang berbeza. Jadi kita akan tengok aplikasi kedua kita. Apa tajuk dia tadi? Titik pusingan kan? Okey. Titik pusingan dan sifat dia. Ya. Betul tak dia kata sifat dia? Ini yang cikgu ambil buku teks lah. Kalau kamu buka buku teks kamu, muka surat berapa ni? Ke surat 57. 57 lah. Jadi cikgu cerita kamu dulu. Bagi kamu faham. Sekejap lagi baru kita akan buatlah latihan dia. Okay. Jadi kalau kita ada graf, selalunya kalau kata graf yang kita akan kenakan pembezaan pada tu mesti graf yang bentuk dia lengkung. Betul tak? Jadi katakan kita ada satu graf yang lengkung macam ni. Jadi dia akan ada equation dia lah. Kalau equation, kalau rupa graf macam ni, dia graf yang X dia kuasa 3 sebenarnya. Boleh? Jadi kita boleh kata Y dia sama dengan kata X kuasa 3 campur 4X kuasa 2 campur 5X campur 6. Macam tu lah equation untuk graf yang bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Dia ada satu yang positif, satu yang negatif. Dia punya lengkuk ni. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita belajar pasal kecerunan, kita tahu kan kecerunan ni dia ada kecerunan yang positif, kecerunan yang negatif, kecerunan yang satu lagi apa kamu rasa? Positif, negatif lagi? Macam mana lagi sifat kecerunan yang ada? Ada positif, ada negatif. Apa lagi yang boleh ada? Kecerunan macam mana lagi yang boleh ada? Selain yang cikgu dah sebut tu. Macam mana? Jadi kalau kecerunan positif, macam kita naik bukit kan? Ini kecerunan positif kan? Okay, kalau kecerunan negatif, macam ni lah, macam kita turun bukit lah. Jadi yang ni kecerunan yang negatif.
Jadi yang lain ya, yang cikgu nak cakap yang lain tu boleh jadi kecurunan kita. Macam ni mendata ni, apa maksud dia? Kecurunan kita macam mana tu? Sifat. Sifat. Okey, jadi boleh jadi tiada kecurunan. Boleh nak? Ataupun ada satu lagi kes yang macam asymptot ni. Cikgu panggil asymptot lah, kecurunan dia infinity. Boleh? Jadi boleh ada kecurunan-kecurunan yang macam tu. Kecurunan ni adalah perubahan pada suatu graf tu kan. Macam mana perubahan Y dia terhadap perubahan X dia. Macam itulah. Okey. Sifar dengan tak tertakrif. Okey, betul. Jadi kalau kat graf ni kamu nampak kan dia ada kecurunan yang berubah-ubah. Jadi kat bahagian pertama ni kecurunan dia macam mana ni? Kat sini. Kecurunan dia apa ni kat sini? Line dia gini. Kecurunan dia macam mana tu? Positif. Positif. Yang kat atas ni kat puncak ni? Sifar. Okey, jadi bila dia sampai puncak ni kalau kita buat line kosong, landai, Lena. Lepas tu kat sini? Negatif. Negatif. Jadi kan nampak kalau dia ada lengkung, kecurunan dia boleh berubah-ubah daripada positif jadi sifar jadi negatif. Kat bawah ni pun sama kan? Yang ni apa yang ni? Yang ni. Cepat. Ini berubah juga. Ini negatif. Yang ni? Bawah ni? Sifar. Lepas tu kat sini? Positif. Okey, jadi kecurunan kita berubah. Jadi kalau mengikut kita punya kaedah yang kita dah belajar, pembezaan tu adalah cara untuk kita dapat kita punya kecurunan kan. Jadi kalau kata kita beza ni, dy dx, kita dapat equation. Kata kamu beza equation yang cikgu punya ni, dapat equation apa ni? 3x kuasa 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 5. Dia apa yang kita dapat ni? Yang ni equation apa ni? Apa kegunaan equation ni? Apa kegunaan dia? Untuk dapat nilai M tangent. Kecurunan tangent ni lah ni. Semua ni kecurunan tangent. Jadi kalau kita masukkan titik yang berada kat sini, kita akan dapat kecurunan yang positif. Kalau kita masuk kat sini, kita akan dapat kecurunan dia kosong. Kalau kita masuk nilai X kat sini, kita akan dapat kecurunan dia negatif. Jadi ini equation ni kita panggil dia sebagai fungsi kecurunan gitu kan. Sebab apa? Sebab dia persamaan yang kita guna untuk dapatkan sebarang nilai kecurunan tangent pada kita punya graf. Boleh? Jadi nama dia fungsi kecurunan. Jadi bila masuk koordinat, kita akan dapat kecurunan tangent. Kena faham ni betul-betul lah. Sebab yang ni asas dia untuk kamu punya pembezaan. Masuk X, masuk nilai X, kita dapat M tangent. Okey, jadi kalau kita tengok graf ni, dia macam jalan raya kan? Betul tak? Jalan raya kamu yang berliku-liku. Kat mana kamu rasa yang kita kata dia titik pusingan? Kat mana yang kamu rasa kita panggil dia titik pusingan? Kat mana? Titik maksimum dengan titik minimum. Kat tempat yang dia tengah berpusing. Nampak tak? Kalau kata yang ni kamu naik kereta kan? Kata kamu naik kereta ni, nak pergi mall. Jadi kat mana kereta kamu bertukar dia punya kecurunan tu daripada positif ke negatif ataupun negatif ke positif, kat situ kita panggil titik pusingan dia. Maknanya dia berlaku waktu kecurunan tu kosong ni. Jadi dua point ni, dua yang point cikgu pangkah ni, dua-dua ni adalah titik pusingan kita panggil dia. Sebab kat situ tempat graf kita berubah daripada dia punya kecurunan satu nilai kepada kecurunan dia nilai yang negatif kepada positif, positif ke negatif. Masa tu dia pusing. Okay, jadi dia akan pusing tu waktu kita masukkan dy dx tu, kita dapat jawapan kecurunan dia kosong. Jadi kita tahu kat situ dia tengah pusing. Jadi kalau kata graf ni macam kamu belajar fizik kan, kamu belajar graf sesaran lawan masa kan, jadi kamu pun boleh nampak lah. Betul-betul lah objek tu pusing sebab kamu tengah plot graf pergerakan kamu kan. Tapi kalau dia mewakili benda-benda lain, kat situ kita panggil titik pusingan juga sebab dia berubah daripada yang positif kepada yang negatif, negatif kepada positif. Jadi ini kita panggil titik pusingan kita. Jadi macam Amirah kata, titik pusingan ni boleh ada dua sifat.
Dua sifat tu berdasarkan yang Amirah sebut tadi. Apa yang Amirah sebut ni? Amirah sebut. Sifat apa? Dia ada, sama ada dia apa ni? Minimum, Minimum atau maksimum. maksimum. Jadi kalau dia masam macam ni, yang ni maksimum ke minimum? Maksimum. Maksimum. Jadi maksimum ni adalah point yang paling tinggi lah pada kita punya lengkung tu. Boleh? Ataupun dia berubah daripada positif ke negatif. Jadi yang senyum ni adalah minimum kamu kan? Ni kena ingat lah betul-betul, tak boleh terbalik lah. Okey. Jadi kalau dia tanya kamu sifat titik pusingan tu, kamu kena bagi tahu sama ada titik tu maksimum atau minimum. Kamu tengok graf cikgu ni, titik pusingan dia satu maksimum, satu minimum kan? Di yang atas ni, yang ni sifat titik pusingan dia apa? Maksimum. Jadi yang atas ni maksimum, yang bawah ni minimum, betul? Boleh? Yang bawah ni minimum. Okey. Jadi kalau kata graf tu graf kuadratik, kamu biasakan dengan graf kuadratik, graf yang macam cikgu lukis senyum masam lah. Dia hanya ada satu je titik maksimum dengan minimum kan. Dia ada boleh sama ada macam ni ataupun macam ni kan. Macam mana kita nak tentukan sama ada dia maksimum atau minimum kalau dia kuadratik? Kuadratik tu maknanya dia kuasa 2. AX kuasa 2 campur BX campur C. Macam mana kita nak tahu dia adalah titik maksimum atau minimum? Untuk Tengok A dia. tengok A dia kan. Jadi kamu tahu dah. Kalau yang ni pun sama, kita panggil dia titik pusingan juga lah untuk graf kuadratik ni. Yang ni dua ni titik pusingan. Jadi kalau titik pusingan tu berlaku pada graf kuadratik, maknanya dia kuasa 2, graf yang bentuk parabola ni. Okay, kita boleh tentukan dia senyum ataupun masam, maksimum atau minimum ni dengan kita check A dia. Kalau A tu adalah lebih besar daripada sifar, maksudnya dia apa? Siapa ingat? Positif. A tu positif, maksudnya dia? Titik minimum. Dia senyum kan. Jadi kita lukis senyum dulu baru kita okey senyum ni minimum. Okey, kalau A tu kurang daripada kosong maksudnya Dia masam. dia masam. Masam maksudnya dia maksimum. Nampak titik tu tinggi. Jadi kamu ingat senyum masam tu senang lagi daripada kamu nak terus sebut minimum maksimum kan. Jadi bila A tu positif, dia senyum kamu linkkan dengan bentuk mulut senyum tu kan kamu nampak dia minimum. Jadi kalau masam dia maksimum lah sebab titik dekat tinggi kat situ. Okey. Jadi mari kita tengok satu-satu jalan kerja dia kalau kata graf tu lagi susah lagi. Boleh? Okey, jadi first kali dia akan bagi kamu equation dalam bentuk Y lah. Sini kan? Okey. Jadi macam sebelum ni kita akan buat pembezaan macam kita dah buat kan. Jadi yang ni step pertama. Kita akan bezakan dia. Jadi bila kita dah beza, kita dapat dia punya fungsi kecerunan. Lepas tu macam mana kamu rasa kita nak dapatkan dia punya kedudukan titik pusingan tu? Macam mana kamu nak tahu kat mana titik pusingan tu berlaku daripada fungsi kecerunan ni? Apa yang kita boleh buat? Kita tahu tak nilai kecerunan waktu titik pusingan tu berlaku? Tahu tak? Tahu kan berapa? Kosong. Jadi bila titik pusingan tu berlaku, kita tahu dy dx adalah sama dengan sifar. Jadi macam mana kita nak cari balik nilai x tu? Yang ni kerja terbalik, betul tak? Kita nak cari titik pusingan. Jadi first kali kita ada equation y, kita akan buat dy dx. Lepas tu kita tahu titik pusingan ni berlaku waktu dia punya kecerunan dia adalah sama dengan kosong. Jadi macam mana kita nak dapat balik titik pusingan kita? Kita akan ambil kita punya fungsi kecerunan, kita akan samakan dengan kosong tu. 3x kuasa 2 campur 8x campur 5 sama dengan kosong. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab bila dy dx kosong tu kita akan dapat nilai-nilai x. Jadi nilai x ni adalah kita punya koordinat titik pusingan kita yang koordinat x dia, betul tak? Betul kan? Jadi yang ni nombor cikgu boboh ya. Kalau kamu masuk dalam kalkulator mungkin kamu dapat nombor yang tak wujud. Cuba kamu try EQN kan, dapat tak nilai yang cantik ke tak cantik. Tak sure. Tapi kita akan EQN kan lah. Kita nampak kita dapat equation yang kuadratik. Kita akan EQN kan kita punya equation ni. Dapat apa ni? Dapat negatif 1 dengan negatif 5/3, betul? Betul tak? Boleh lah. Jadi tulis kat bawah ni. X sama dengan negatif 1, X sama dengan
negatif 5/3. Jangan lupa lah kita kena tuliskan punya kurungan kuadratik ni. X tambah 1 dengan apa ni? 3x 3x tambah 5. tambah 5. Okey, jadi kita dah ada dah nilai X kita. Jadi kita nak titik pusingan kan? Maksudnya cukup tak kita ada koordinat X sahaja? Cukup tak? Tak. Jadi kita kena buat apa? Macam nak dapat Y? Masuk Gantikan dalam X dalam equation. equation first. Kena masuk dalam equation yang ada kepala Y. Boleh? Jadi bukan yang ni. Bukan yang dy/ds ni tapi yang equation asal. Jadi kita akan masukkan. Kamu masukkan untuk cikgu. Bila X sama dengan 1, Y dia sama dengan apa? Cuba masukkan dalam equation. Apa dia? Apa jawapan dia masa X negatif 1 tu? Dapat tak? Okay. Siapa tengah picit kalkulator? Cepat bagi tahu cikgu. Apakah nilai Y bila X sama dengan negatif 1? Negatif 4. Negatif 4. Betul lah, orang lain kira dah. Okey, kalau Y sama dengan negatif 5/3 ni cuba masukkan dapat apa? Berapa dapat? Cepat. Namanya? Masukkan dalam kalkulator kamu. Ada kalkulator tak sebelah kamu? Cikgu, Ya? yang X sama dengan negatif 1 tu dapat Dapat berapa? positif Tak 4. kira. Positif 4. Okey, yang satu lagi ni? Okay. Careful lah bila kamu buat ni. Jadi yang ni semua markah. Jadi kamu kena buat dengan berhati-hati lah. Sebab satu lagi Y. Kita kena cari dua-dua. Sebab titik pusingan tu maksudnya kita kena cari semua koordinat. 112/27. 112/27. Okey, tak comel pun tak apa sebab yang ni cikgu reka jadi equation kan. Okey, jadi kita dah ada titik XY ni. Sekarang ni kalau kata dia nak dalam bentuk titik, kita tulis macam ni lah ni koordinat. Okey, jadi lepas tu tak habis kan? Sebab apa? Jadi selalunya soalan tu dia akan suruh kamu tentukan sifat titik pusingan tersebut. Maknanya tentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum. Jadi kalau dia kuasa 3 macam graf cikgu ni, kita tak boleh tentukan daripada A dia macam ni. Boleh? Jadi ada cara dia untuk kita tentukan. Kamu boleh ikut lah cikgu ajar hari ni. Boleh lah. Okey. Nanti cikgu ulang balik step-step dia bila cikgu buat soalan tu. Jadi cara untuk kita tentukan sama ada titik pusingan kamu tu maksimum atau minimum. Jadi yang ni kamu kena tentukan yang ni maksimum ke minimum, maksimum ke minimum. Daripada equation kita yang kita dah beza ni, kita akan buat pembezaan peringkat kedua. Ingat tak yang cikgu ajar sebelum cikgu ajar aplikasi tu, kita ada belajar pembezaan peringkat kedua kan? D kuasa 2Y over DX kuasa 2. Kita akan beza kali kedua. D kuasa 2Y over DX kuasa 2. Dapat apa tu? Dapat apa bila kita beza kali kedua untuk equation yang kita dah beza tu, kita beza sekali lagi. Dapat apa? 6x tambah 8. 8. Okey, kita dapat 6x campur 8. Kita dapat satu lagi persamaan, betul? Di persamaan ni bukan kita panggil fungsi keturunan lah, tapi kita dapat tahu sifat kita punya titik pusingan tu daripada kita punya persamaan kedua ni. Jadi
yang ni macam bila kita masukkan, kita nampak tak ada nilai X. Jadi kita boleh masukkan koordinat X kita tadi. Jadi kalau kata kita masukkan koordinat X kita dan kita dapat nilai yang negatif, boleh ya? Jadi maksudnya dia sama macam yang kita ingat yang sebelum ni. Kalau dia negatif, dia masam. Kalau dia positif, dia senyum. Boleh nak? Okey. Jadi kalau kata kita masukkan negatif 1 kata. Yang ni positif ke negatif? Negatif 6 tambah 8. Dapat apa tu? Dapat 2. Dua. Ni besar daripada kosong. Oleh itu kamu punya titik titik pusingan tu adalah titik yang minimum. Boleh? 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 Boleh nak? Okey, jadi cuba masuk titik yang satu lagi ni. Jadi satu lagi ni negatif 5/3 kan? Dia kata kamu masukkan 6 negatif 5/3 campur 8. Yang ni dapat positif ke negatif ni? Negatif 2. Negatif 2. Dapat negatif kan? Jadi yang ni kurang daripada kosong. Jadi kalau kurang daripada kosong maksudnya kamu punya titik pusingan tu adalah titik maksimum. Boleh nah? Boleh nah? Jadi last sekali dalam conclusion kamu kena cakap titik pusingan negatif 1, 4 ialah titik minimum. Manakala titik pusingan negatif 5/3 112/27 tu adalah titik maksimum. Boleh nak? Jadi takat situ dia punya jalan kerja dia. Boleh ingat? Mesti cikgu ulang sikit. Jadi yang ni kita punya aplikasi kedua, kita nak tentukan titik pusingan dan sifat dia. Titik pusingan ni berlaku waktu graf kita kecerunan dia adalah sifar. Jadi first step kita bezakan kita punya equation Y tu dapat fungsi kecerunan. Lepas tu sebab titik pusingan ni berlaku waktu kecerunan kosong, jadi untuk kita cari koordinat X titik pusingan kita akan samakan kita punya dy dx ni dengan sifar. Jadi kita dapat koordinat X kita, lepas tu kita akan masukkan koordinat X ni dalam kita punya equation asal tu, kita akan dapat koordinat Y kita, jadi kita dapat titik pusingan. 2 titik pusingan kalau dia bentuk kubik, boleh kalau dia kuasa 3. Jadi kalau ada 2, kita kena buat pembezaan kali kedua. Yang ni, ingatlah syarat tulis dia. Jadi bila kita dah dapat pembezaan kali kedua tu, kita masukkan nilai X kita. Jika kita punya D kuasa 2, Y over dx kuasa 2 tu lebih besar daripada kosong, maksudnya dia senyum. Bila kita buat pembezaan kali kedua, kita dapat kecil daripada kosong, maksudnya dia masam. Jadi ini menentukan kita punya sifat titik pusingan. Sama ada dia maksimum atau minimum. Okey, meh kita tengok buku teks kita balik lah. Dapat ni? Kamu salin lah. Okey, ni jalan kerja ke buat. Okey. Cikgu, Ya. pembezaan yang peringkat kedua tu untuk kuadratik sekali juga ke? Kuadratik boleh tapi kuadratik tak perlu. Sebab kuadratik kita boleh terus tengok. Dia ada satu je titik pusingan kan? Jadi kita boleh terus tengok daripada A dia. Kalau kata A dia besar dari kosong, kita terus tahu tanpa kita buat pembezaan kali kedua. Boleh buat kan? Boleh. Tapi tak payah buat pun kita boleh dapat jawapan, betul tak? Jadi kalau kata dia kuasa lain, kuasa negatif 1 ke, kuasa 3 ke, kuasa 4 ke, semua kita kena buat pembezaan kali kedua lah. Kita akan buat pembezaan kali kedua sebab daripada equation kita punya D kuasa 2Y over dx squared tu baru kita tahu sama ada dia maksimum atau dia minimum lah. Boleh lah, ikut. Okey, kita tengok teks kita. Cikgu rakam lah, jadi siapa yang rasa laju sangat tu boleh tengok balik lah. Jadi ke dalam buku teks, dia guna kaedah melukis lah. Maknanya dia cari nilai-nilai kecerunan yang bersebelahan dengan kamu punya titik pusingan. Kata titik pusingan kita negatif 1 kan. Jadi dia cari yang lebih besar sikit atau lebih kecil sikit, dia dapati yang mana yang positif, mana yang negatif tu. Jadi kat situ dia tahu dia senyum ke masam. Tapi yang ni lambat sikit lah kalau kita nak buat kan. Jadi cikgu showkan kita pakai kaedah pembezaan kali kedua saja. Okay, ada satu lagi cikgu nak tunjuk ke kamu. Kamu tengok buku teks ni kan. Kamu tengok yang ni yang cikgu dah cerita kan. Jadi bagi suatu lengkung Y sama dengan fx dengan titik pegun S, nampak tak titik pegun dia? Titik pusingan tu kita boleh panggil juga sebagai titik pegun, nampak dia punya nama tu. Boleh lah? Okey. Jadi dia kata kat sini dia boleh ada yang masam macam ni, boleh ada yang
senyum macam ni kan. Jadi dia kata jika dy dx berubah tanda daripada positif ke negatif, jadi yang tu adalah titik maksimum. Titik pusingan S ni adalah titik maksimum. Kalau dia berubah daripada negatif kepada positif, jadi titik tu adalah titik minimum macam cikgu cakap tu. Jadi yang ni rupa dia samalah macam kuadratik tu, macam kita belah graf tu satu bahagian kan. Jadi masam ni adalah maksimum, senyum ni adalah minimum kan. Jadi dia kata jika dy dx tidak berubah tanda apabila X menokok melalui A, titik S ialah titik lengkok balas. Jadi kita ada satu lagi keadaan titik untuk graf yang pelik sikit. Ni yang ni nampak yang ni positif, negatif positif kan. Tapi kita mungkin ada titik lengkok balas yang mana dia berubah positif pergi positif balik. Nampak tak rupa graf dia? Rupa graf dia macam bentuk graf apa ni? Tangent. Graf tangent. Kau dah belajar dah. Tu. Sin constantnya graf tu dah. Jadi graf dia rupa sini kan. Jadi dia positif berubah kepada positif balik. Jadi yang ni ada special nama untuk dia. Kita panggil dia titik lengkok balas. Lena. Jadi yang ni untuk pengetahuan kamu sajalah. Lena. Jadi dia kata titik pegun disebut sebagai titik pusingan jika titik adalah titik maksimum atau minimum. Jadi yang ni titik lengkok balas. Tapi kalau titik pusingan dia sentiasa kes dua atas ni. Dia tak termasuk. Titik lengkok balas kamu ni tak termasuk bawah nama titik pusingan. Okey. Jadi yang ni graf dia, dia tunjuk kat kamu. Okey. Sama je lah yang macam cikgu tunjuk kamu tu lah. Okey. Jadi mari kita tengok. Yang ni dia lukiskan. Jadi kalau kata kamu nak buat yang ni pun boleh. Tapi lambat sikit lah ambil masa kan sebab kamu kena masukkan nilai X tu banyak kali. Boleh? Kamu kena masukkan dalam equation dy dx. Kamu nampak tak? Okey. Jadi cikgu tunjuk kamu je lah sebab nanti kamu baca buku teks kamu nampak kaedah yang lain kan. Okey. Jadi yang cikgu ajar kamu ni adalah kaedah yang bawah ni dia kata. Selain kaedah lakaran tangent, jadi kita akan guna pembezaan peringkat yang kedua. Okey. Jadi dia tulislah kat sini. Secara amnya, jadi yang ni yang kuning tu kalau kamu nak tengok buku teks kamu nak salin bersih buku teks ni pun tak apa. Jadi kata kalau dia kurang daripada kosong, nampak tak ini cara dia tulis pembezaan peringkat kedua sama sajalah. Maknanya dia bezakan benda yang dah beza. Kurang daripada kosong adalah masam. Kan? Jadi masam adalah maksimum. Jadi kalau senyum adalah minimum. Boleh ingat. Jadi kalau dia besar daripada kosong, maksudnya dia senyum. Jadi dia minimum. Okey. Jadi yang tu cikgu rasa kamu dah faham dah. Jadi mari kita tengok dia punya contoh ni. Kita try buat lah. Kita try buat lah. Mari cikgu screen cap kan. Jadi kalau kata kita buat, nanti kita banding dengan dia punya lagi. Boleh lah kalau kamu tak faham tanya soalan lah. Sebab memang kalau tajuk ni dia punya jalan kerja tu agak panjang. Ada yang dah dapat tangkap, ada yang belum dapat tangkap lah. Jadi bila kita buat latihan tu kita dapatlah idea. Okey, slow. Okey, jadi kamu tengok cara soalan dia. Kalau kata soalan yang melibatkan titik pusingan ni. Ni straightforward punya soalan. Cari titik-titik pegun bagi setiap lengkung berikut dan tentukan sifat setiap titik pegun itu. Jadi dia boleh panggil titik pusingan tu sebagai titik pegun lah. Okay. Jadi first step apa? Cikgu pilih siapa yang boleh tolong cikgu untuk jawab lah. Jadi yang soalan A tu cikgu nak siapa dia? Siapa ya? Izzah lah, Izzah tolong cikgu. Macam mana kita nak dapat titik pusingan tu? Yang B ni sekejap lagi cikgu bagi kat Fakihah. Cikgu bagi kat Fakihah. Izzah ada mic ke? Ada cikgu. Okey, mari cerita kat cikgu macam mana kamu nak cari titik pegun kamu tu. First sekali kena buat apa? Sekali kena bezakan. Jadi kita akan bezakan. Jadi dy dx sama dengan apa? 6x kuasa 2 6x kuasa 2 tambah 6x
Tolak 12. Tolak 12. Okey, jadi macam mana nak tentukan titik pusingan dia? Titik pusingan berlaku waktu M sama dengan apa? Kosong. Jadi dy dx kita Dx sama dengan samakan kosong. dengan kosong. Ni apa? 6x kuasa 2 campur 6x tolak 12 adalah sama dengan Kosong. kosong. Jadi kita boleh buat apa lepas tu nak dapat nilai x tu? EQN. Kamu EQN kan? Dapat apa? X sama dengan 1. X sama dengan negatif 2. Okay, jadi bila kita tulis dalam kurungan kuadratik ni tulis macam mana? X tolak 1, X tambah 2. Okey. Okey, dah dapat nilai x, kita buat apa? Masukkan dalam equation yang Asal. Y tadi. Okey, cuba masukkan berapa dapat nilai y ni bila x sama dengan 1. Yang lain boleh tulis dalam buku, dalam kerja dia. Negatif 2. Negatif 2. Yang satu lagi ni? Cikgu, Ya, cikgu nak tak suara saya? dengar dah. Okey. Okey. Izzah cepat. X 25. 25. Okey, jadi sekarang ini koordinat kamu. Lepas tu kita kena buat apa? Nak cari sifat dia kan? Ya. Macam nak cari sifat dia? Beza kali kedua. Beza kali kedua. Jadi D kuasa 2Y over DX kuasa 2 kamu dapat sama dengan apa? X 12X tambah? tambah 6. Okey, jadi lepas tu kita buat apa? Gantikan X. Ganti. Jadi kalau nak ganti boleh ditulis ni. Bila X sama dengan 1, kita dapat jawapan apa? D kuasa Y over 18. sama dengan 18. Okey, jadi itu besar daripada sifar. Maksudnya dia maksimum ke minimum? Senyum ke masam? Senyum. Senyum. Jadi senyum ni Minimum. minimum. Okey. Okey, jadi satu lagi. Bila X sama dengan negatif 2, D squared Y over DX squared sama dengan apa? Negatif 18. Negatif 18. Okey, jadi dia kurang daripada kosong. Jadi dia Maksimum. maksimum. Okey, jadi last kali kamu tulislah titik pusingan. Pusingan. 1, negatif 2, minimum. Betul. Dan negatif 2, 25, maksimum. Faham tak? Boleh? Okey, thank you. Fakiah boleh? Boleh cikgu. Meh. Kita cikgu macam nak buat ni. Mula-mula bezakan dulu. Okey, jadi dy dx sama dengan apa? 4x, 4x kuasa 4x kuasa 3, tolak 12x kuasa 2. habis dah? Dah. Dah, okey. Lepas tu? Lepas tu titik pusingan dia dy per dx sama dengan kosong. Dy dx sama dengan kosong. Jadi 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 sama dengan kosong. Ni macam mana kita nak dapat nilai x macam ni? Kalau dia ada kuasa 3. EQN. Kita boleh EQN kan? Boleh, tapi kita kena pakai kuasa 3 kan? Satu lagi cara kita boleh buat keluarlah 1x. Dia jadi 4x kuasa 2. Kita boleh buat keluar satu biji je ke? Boleh buat keluar 2 biji kot ni ya. Betul ya. Sebab ni kuasa 3 dan kuasa 2 ya. Betul je kita. 12x. Yo. Sekejap. X kita boleh buat keluar kuasa 2 ni. 4x
tolak 12. Oh, gini lah boleh lah. Jadi kalau pakai picit calculator untuk kuasa 3 tu berapa dapat nilai X tu? Nanti we try ya. Macam mana nak picit untuk kuasa 3? Kita pakai degree 3 lah. Boleh juga. Tapi cikgu rasa sama saja. Kalau kita faktor pun kita akan dapat jawapan yang sama lah. 4. Lepas tu kalau dia kuasa 2 tu dia B. Betul? C kita tak ada, D kita tak ada kan. Jadi kita dapat X kita berapa Fakia? Kosong. Kosong. Yang kosong tu yang kat luar tu dah. Yang kosong tu yang X kuasa 2 tu. Satu lagi apa? 3. Ini sama je nah. Jadi kalau yang ni kita directly dapat 1X sama kosong sebab datang daripada yang ni. Satu lagi dapat daripada yang ni. Betul? S3 kan tadi kan? Jadi 12. Jadi S sama dengan 3. 12 bagi 4. Okay, jadi kita boleh factorize siapa yang kat luar tu automatic sama kosong. Yang kat dalam tu yang kita dapat nilai S kita. Okay, jadi kita dah dapat dua nilai X kita lah. S sama dengan kosong, S sama 3. Kita kena carilah dua-dua. Jadi bila kita masukkan X dalam X sama dengan kosong tu dalam equation Y tu berapa kita dapat koordinat Y tu? Ada tak dapat jawapan? Dapat kan? Dapat 1 tu tak? Betul 1. Sebab macam pintasan Y kan tu kan? Okay 1. Okay, jadi yang satu lagi ni S sama 3. Negatif 26. Negatif 26. Betul tak ni? Yang daripada buku teks ni? Cuba check buku teks sekali. Ini dia set Lucky Graph lagi. Ni betul lah. Tengok cara dia buat lah. Sama lah. Cuma cikgu tak buat keluar 4 sekali. Boleh lah. Kita buat keluar answer punya tu kita buat keluar 4 sekali. Okey, jadi kita ada 2.01 dengan 3 negatif 26. Lepas tu buat apa? Beza kali kedua. Beza kali kedua untuk tentukan sifat dia. Jadi kamu beza kali kedua dy dx tu dapat apa? 12x kuasa 2y over dx squared sama dengan 12x. Tolak. Kuasa 2 tolak 24x. 24x. Okey, jadi kita akan masukkan nilai x kita sekali lagi kan. Jadi kita masuk x kita yang kosong tu kita dapat apa? Kosong. Kita dapat kosong kan. Jadi kalau kosong tu dia titik apa? Nanti kita check. Dapat kosong kan? Y over dx squared sama dengan kosong. Satu lagi? 36. Jadi yang ni betul positif. Dx squared sama dengan 36 lebih besar daripada kosong. Kalau besar dari kosong ni sama dengan apa? Minimum ke maksimum? Minimum. Senyum. Jadi dia minimum. Okey, kita tengok yang dia sama dengan kosong tu. Ya. Okey, jadi yang ni untuk yang titik kosong kan, betul tak yang ni yang kosong? Masa X sama dengan kosong tu, kat sini kesnya kamu dapat titik lengkok balas. Betul? Jadi daripada jadual didapati bahawa dy dx berubah daripada negatif kepada sifar kemudian kepada negatif sekali lagi iaitu tiada perubahan tanda apabila X menokok melalui kosong. Maka 01 adalah titik lengkok balas. Jadi bila kamu beza kali kedua, kalau kamu dapat dia punya pembezaan dy kuasa 2 over dx kuasa 2 tu sama dengan kosong, maksudnya titik tu adalah titik lengkok balas. Yang cikgu cakap kat kamu tadi yang rupa graf dia macam ni, macam S gitu. S tu. Okey. Tapi yang satu lagi tu betul. Titik minimum, betul. Jadi kalau dia dapat lebih besar daripada kosong, maknanya positif atau negatif, dia titik pusingan kan. Jadi dia adalah titik minimum atau maksimum. Tapi kalau dia titik lengkok balas tu, kita tak kira dia sebagai titik pusingan kan. Banyak benda kita nak kena consider lah. Okey, jadi yang atas tu adalah titik lengkok balas lah. Ya, dia tulis tak jawapan ni?
Tulis marker ialah titik lengkuk balas. Okey, jadi yang ni titik lengkuk balas. Okey, tapi yang ni titik pusingan yang minimum. Betul lah, yang minimum mana? Cikgu tulis yang ni untuk Izzah pun. Okey, minimum. Boleh lah? Okey, mari kita tengok latihan. Kelas cikgu habis pukul 11 suku kan? Sekejap lagi kelas apa lepas ni? PSR. Okey, sekejap. Mari kita buat latihan kendiri ni lah. Nampak tak dia ada soalan A, B, C, D, E, F, G, H ni. Jadi kita akan buat sebahagian dalam kelas, sebahagian lagi cikgu akan bagi kamu sebagai homework lah. Nah, okey. Jadi cikgu akan pilih orang untuk tolong cikgu solve. Okey. Jadi kita start dengan A tu. Cikgu nak bagi kat siapa ya? Ada yang susah juga tak? Sebab apa dia jadi susah? Sebab kamu kena pakai petua hasil darab, petua hasil bahagi. Cikgu tengok Putra buat itu. Bila dia kena pakai petua hasil darab, dia dah jadi 2 tingkat semua. Bila dia nak buat beza kali kedua, kena pakai pula petua hasil bahagi. Tak silap cikgu, yang tu soalan yang C ke? Okey, mari kita tengoklah, kita try buat lah. Nampak panjang juga itu. Okey. Okey, jadi A ni agak mudah cikgu bagi kat siapa ya? Anis lah. Okey, Anis. B, cikgu bagi kat siapa lagi ada kat sini? Sorry. Bagi kat Amira. Amira boleh? Amira. C, cikgu bagi kat Nurin. D, cikgu bagi kat Nadia. Ya, cikgu rasa 4 juga. Yang lain ni mungkin tak sempat kot. Jadi kita try buat 4 ni dulu lah. Sekarang ni dia punya jalan kerja agak panjang lah. Jadi tengok arahan dia lah. Cari koordinat titik pusingan bagi setiap lengkuk berikut. Dalam setiap kes tentukan sama ada titik pusingan tu adalah titik maksimum ataupun titik minimum. Jadi yang ni semua kita akan dapat titik pusingan lah. Nah, okey. Cikgu singkat kan. Kita buat terketah air lah. Mana yang kita tak sempat buat tu dia jadi homework lah untuk kamu lah. Okay. Ready dah orang pertama? Dah. Okey, mari kita start. Okay, jadi buku teks kamu boleh tolong cikgu rujuk jawapan sekali dah. Ikut cikgu tak sempat. Okey Anis ni. Kita buat soalan A dulu. Okey. Kita buat apa dulu? Beza dulu. Okey, jadi dy dx ni sama dengan apa? 3x kuasa 2 tolak 12. Tolak 12. Okey, lepas tu? Lepas tu EQN. Cakap kita samakan dengan kosong tu. Sama dengan kosong. Okey, kamu tulis tak payah tulis dy dx sama kosong. Dia nampak dia kamu samakan dengan kosong ni dah dapat markah lah. Ini konsep. Okey, lepas tu kita EQN. EQN. Yang ni tak EQN pun tak apa, tak boleh pindah. Hari kalau EQN kamu dapat apa? 2 dengan negatif 2. 2 dengan negatif 2. Jadi kita tahulah sana dapat macam tu kan. Bila kita pindah hari nampak tak dia akan jadi 4. Jadi bila kita pindah 4 dia akan jadi positif 2 dengan negatif 2 kan. Yang ni kalau kamu tulis jalan kerja pindah je lah kan. Macam tu. X kuasa 2 sama dengan 4. Lepas tu kita dapat jawapannya ini. Okey. Lepas tu Y dia. Y dia ganti nilai X tu sat. Y dia sat. Okey. Yang positif 2 tu dapat kosong. Okey. Yang ni. Dua-dua kosong. Betul ke? Tak saya. Kosong je. Yang negatif 2. Betul lah. Boleh kawan-kawan boleh tengok jawapan kat belakang. Dia mesti bagi koordinat kan. Betul tak? Betul tak? Anis pun boleh tengok ni. Betul jawapan kamu punya tu. Tak.
Betul tak? Tak. Tak. Yang mana satu yang salah? Dua salah. Dua-dua salah. Sebab apa? Masukkan nilai X tu dalam equation asal dia. Alah. Kau masuk dalam equation mana? Oh. Padahal Malik. Bukanlah ni. Yang kosong. Okay, masuk semua. Bukan. Ha. Tu kuasa 3. Tak. Dalam X kuasa 3 tu kan? Dapat negatif 4. 4. Yang ni yang X2. Cikgu. Salah lagi. Oh, kurungan tau. 2 kuasa Okay. 2 kuasa 3. Tolak 12. sebab apa? Negatif 16. Yang tu positif. Lepas tu? Lepas tu yang negatif 21. 16. Yang lain boleh buat sendirilah. Lepas tu boleh check apa yang kawan-kawan buat ni. Macam kita buat kat kelas lah. Kamu bayang kamu kat kelas lah. Kamu buat ni raya ni. Yang orang ni kena buat kat papan. Yang dapat 16. Dapat 16. Okay. Okay, sekarang nak tentukan sifat dia. Kita kena buat apa? Beza kali kedua. Beza kali kedua. Jadi beza kali kedua tulis macam mana depan dia? D kuasa 2Y per dx kuasa 2. Okay, sama dengan apa? Sama dengan 6x. 6x saja. Okay, jadi masukkan nilai x tu. Yang ni senang kan? Kalau x sama dengan 2, terus dapat 12. dia lebih besar daripada Kosong. Jadi yang ni senyum ke masam? Senyum. Okay, jadi yang satu lagi tu? Satu lagi masam. Masam. Okay, jadi yang ni masam. Okay, last kali kena tulis apa? Koordinat dia. Dia tulis koordinat. Lepas tu negatif 2 negatif 16 ni maksimum ke minimum ni? Maksimum. Salah. Minimum. Ni minimum. Satu lagi 2 dengan negatif 2 dengan 16 titik maksimum. Okey. Okey, betul. Jadi ini adalah titik pusingan kamu. Okay, next person. Siapa next person? Amira. Okay, Amira. Macam nak buat ni equation kamu? Macam nak beza? Y sama dengan Mula-mula beza pertama. Kamu buat apa dulu? First kali buat apa? Apa cara paling senang untuk beza? Beza dy over dx sama dengan 2x dalam kurungan. Tak boleh. Amira nak beza pakai power rule lah. Amira, tak boleh sebab kat luar dia x. Power rule hanya boleh guna kalau kat luar dia number. Boleh? Dia yang ni dia boleh jadi kompleks sikit. Sama ada kamu pakai petua hasil darab ataupun kamu kembang dulu. Mana satu Amira nak buat? Nak kembang ke nak pakai petua hasil darab? Jadi X. Kita kembang yang tu senang kan. Jadi tak boleh pakai power rule. Kamu tulis untuk diri kamu. Sebab X tu kiranya X tu syarat dia dah lari dah. Tak boleh pakai power rule. Power rule boleh kalau nombor kat depan. Okey, kita kembang. Di X kat luar ni tak apa. Yang dalam kurungan ni X tolak 6 darab dengan X tolak 6 kan. 2 kali kan. Dapat apa tu? X dalam kurungan X kuasa 2 tolak 12X tambah 36. Okey. Hari yang ni senang. Jadi kita bawa masuk X kat luar tu dapat apa? Bawa masuk ni. X kuasa 3 tolak 12X kuasa 2 tambah 36X. Okey, jadi ini Y kamu belum beza lagi. Lepas tu samakan dengan kosong. Lepas tu? So kita buat apa? Belum beza. Kita boleh beza. Jadi kita cari dia. Lepas tu baru beza. Apa dia adik X kamu? 3X. 3X kuasa 2 tolak 24X
tambah 36. Alright. Okay, dah beza dah. Lepas tu? Lepas tu samakan dengan kosong. Okay, samakan dengan kosong. Jadi kita akan EQN kan? Jadi kita EQN dapat apa? X sama dengan 6, X sama dengan 2. Okay, jadi kita tulis kurungan kuadratik kita. X tolak 6, X tolak 2. Okay, dah dapat S, kita cari. X sama 6. Boleh ikut ke ni? Cikgu lagi Lepas tu ingat. masukkan Masukkan nilai S kat mana? masukkan nilai X sama dengan 6 dalam equation first. Okay. Equation Macam ni boleh yang kamu dah kembang ni. Nah, okay. Jadi dapat apa Y dia? kosong. Kosong lah. Betul ni? Okay. Jadi satu lagi. Tiga 32. 32. Okey, jadi kita dah dapat koordinat kan? Jadi 6, kosong dengan 2, 32. Lepas tu? 2, 3. Buat apa? Tu nak buat beza kali kedua. Pembezaan Okey, kali jadi kedua. kita buat pembezaan kali 2. D kuasa 2Y over dx kuasa 2 sama dengan apa? 6X tolak 24. Okey. Okey, jadi waktu S sama dengan 6 tu, kita dapat dia positif ke negatif? Dapat 12 positif. Dapat positif kan? Okey. Jadi lebih besar daripada kosong. Yang ni maksimum ke minimum? Senyum ke masam? Minimum senyum. Senyum. Okey. Minimum. Okey, satu lagi. Waktu X sama dengan 2. D square Y over. Dapat negatif lah? Negatif 12. Negatif 12. Okey, jadi yang ni Lebih kurang kecil daripada kosong. Jadi dia ni Minimum masam. maksimum. Okey. Okey, betul lah. Jadi last kali kita akan tulis lah macam ni lah. Faham lah? Okey. Jadi next question pula. C. Nurin. Cikgu. Yang ni lah tolong cikgu solve lah. Dia ada set Y sama dengan X set 18 tolak X kuasa 2. C. Y sama dengan X set apa dalam dia? 18 tolak X kuasa 2. 18 tolak X kuasa 2. Okey. First kali kita buat apa? Tukarkan set tu jadi kuasa 1/2. Kita tukar set tu jadi kuasa 1/2. 18 tolak X kuasa 2, 1/2. Okey, lepas tu? Tak tahu. Yang ni kita kena pakai petuas sejarah lah. Kita tak boleh nak buat apa-apa lah dengan dia kan. Sebab kalau dia 1/2 tak boleh kembang kan. Betul? Dia terpaksa kamu buat petuas darat. Macam nak buat petuas darat, kita kena buat U dengan V. Siapa U, siapa V? XU. Ni U, label dia. Yang ni U, yang ni V. Okey, jadi U ni kita akan beza kan. Jadi U kita sama dengan X. Jadi DU over DX kita dapat apa? 1. 1. Okey. Jadi V sama dengan 18 tolak X kuasa 2 kuasa 1/2. Ini kita akan pakai power rule lah. Power rule. Okey. Jadi DV over DX dapat apa? Buat jalan kira dulu ke cikgu? Terus je buat power rule.
Ah, 1/2 kedua kali balik. dalam kurungan 18 tolak X kuasa 2 tutup kurungan negatif 1/2 Negatif 1/2. Lepas tu beza Kali- dalam kurungan. kali negatif 2 2 X. X. Okey, jadi dua orang ni akan darab lah. Ini. Jadi dapat apa tu? Negatif X. Negatif X. Okey, jadi kalau set ni dia ada negatif, maksudnya duduk kat mana? Bawah Jadi kita negatif letak X per 18 set 18 tolak X kuasa 2. Okey, dah. Kita dah buat dah. Lepas tu kita kena masuk dalam petua hasil darab kita. Apa dia? DYDS sama dengan apa? Tak ingat. UDV, betul tak? Dia start dengan U kat depan. Betul? Dia kamu kena ingat ni je. Kalau petua hasil darab dia tambah kan? Dia UDV campur VDU. Kalau petua hasil bahagi dia kat depan. Lepas tu dia tolak. VDU tolak UDV per V kuasa 2. Boleh lah. Tapi yang ni tak payah hafal sebenarnya. Dia akan beri kamu dalam exam. UDV dia tulis UDV tu, DV tu maknanya dah beza lah. Tambah VDU. Jadi kalau dia tambah, kalau terbalik pun still dapat jawapan sama. Maknanya kamu boleh buat VDU tambah UDV kan. Okey. Kita masuk kan? U kan? X kali 1. Ini X. U kali X. Lepas tu kali negatif X per set 18. Ni cikgu rasa panjang sikit lah bila kita nak buat pembezaan kali kedua. Okey, campur 18. Kita tulis dalam bentuk set dia. Dan untuk set set 18 tolak. X kuasa 2 kan. Okey, lepas tu Kali 1. tak payah tulis lah kali 1. Okey, first kali kita akan satukan yang ni masuk dalam jadi apa? Negatif X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 over set 18 tolak X kuasa 2 campur set 18 tolak X kuasa 2. Okey, macam mana kita nak habiskan ni? Kena samakan penyebut dia tu. Kita samakan penyebut. Yang ni, yelah sebab lepas ni kita nak cari nilai S kan. Jadi kita selesaikan lah macam biasa. Jadi kalau kita sama penyebut yang di ni yang kena darab. Betul? 18 tolak X kuasa 2 perkan dengan set 18 tolak X kuasa 2. Dapat apa tu? Dekat atas tu dapat 18 tolak X kuasa 2. Jadi yang ni ada negatif X kuasa 2 kan? Tambah negatif X kuasa 2 tambah 18 tolak X kuasa 2. Okey. Per set Bawah 18 ada tolak set X. 18 tolak X kuasa 2. Kita satukan mana yang boleh bersatu. Negatif 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Tambah 18. Dah? Tak boleh permudah dah kan? Gitu kan? Betul. Okey, jadi ni divide X now. Okey, sekarang ni kita nak cari titik pusingan kan? Maksudnya apa? Kena cari nilai X. Maksud samakan dia dengan kosong. Okey, jadi kalau kita sama dengan kosong, apa jadi kat tingkat bawah ni? Yang tingkat bawah tu hilang. Alhamdulillah. Di sebelah. Okey, jadi dihilang. Jadi negatif 2X kuasa 2 campur 18 sama dengan kosong. Okey, jadi kita cari nilai X kita buat apa? Pindah 18 buat pergi sebelah. Kita pindah. Okey, lepas tu bagi. Lepas tu bahagi. Dapat apa? Dapat 9. Negatif. Lepas tu pencekuasa. Bila pencekuasa dia jadi apa? Dapat tambah tolak 3. Okey, tambah tolak 3. Okey, kita dah X kita tambah tolak 3, macam nak dapat Y? Gantikan dalam equation Y. Jadi equation Y yang asal lah, yang atas tadi. Okey, Nurin gantikan dapat apa? Sekejap. X sama dengan 3, X sama dengan negatif 3. Cikgu, yang set tu kena letak dalam kurungan ke cikgu? Masa kamu nak cari Y tu kita bubuh dia dalam kurungan. Dia darab kan? Kan?
Kamu kurung, kamu kena buat double kurungan ke? Sebab yang bawah dalam tu pun kena buah dalam Kena kurungan. kurungan juga. Ha. 9. Yang pertama, yang Yang tiga tiga tu tu dapat dapat 9. Okey, yang satu lagi? Mana petak cikgu ah? Betul ke ni? Apa-apa. Cek Jafar belakang saya Nurin, betul tak kamu punya titik tu? Cek Jafar belakang ni. Negatif 9. Negatif 9. Betul nak? Jadi 3, 9 dengan comel juga titik dia. Negatif 3, negatif 9. Okey, sekarang kita nak tentukan sama ada dia maksimum atau minimum tu lah. Jadi kita punya equation yang ini dy dx kita. Jadi yang ni kita nak kena buat pembezaan kali kedua. Boleh nah? Okay, ada cara lain ke lagi mudah? Adalah kat sini kalau kamu lukis lagi mudah kot ya. Kamu nak buat yang mana? Nak lukis ke? Nurin? Kamu nak ganti nilai-nilai yang hampir dengan titik pusingan kamu tu lepas tu lukis ke kamu nak buat pembezaan kali kedua? Kalau beza kali kedua panjang cikgu. Agak panjang lah kan, tapi taklah susah kan. Kalau yang ni kaedah baru lah kita kena cuba. Kamu nak buat yang mana? Kaedah baru tu macam mana? Dia kamu kena ganti nilai yang hampir. Katakan titik pusingan kamu berlaku kat 3 kan. Jadi kita kena cari nilai yang kecil daripada 3 dengan besar daripada 3, gantikan dalam equation kamu yang ni lah. Equation dia agak susah lah, senang nak careless lah, betul? Jadi kamu gantikan, kamu tengok kamu dapat dy dx tu positif atau negatif. Jadi kalau kamu dapat satu positif, satu negatif, ni 3 kan, 3 kat sini kan. Jadi maksudnya kamu kena ganti nilai yang kecil daripada 3, katakan 2 lah ni. Ini 4 kot, tak silap macam tu kan. Jadi kamu akan dapat, kamu kena tengok dia dapat positif atau negatif kat sebelah-sebelah dia. Jadi kalau dapat positif, maksudnya kalau kamu dapat rupa macam ni, maksudnya dia maksimum lah. Faham? Rupa macam ni dia minimum. Kamu nak try? Tak susah kan? Okay. Jadi mari kita try yang pertama. Jadi kamu kena masuk nilai dalam ni. Boleh? Okay. Jadi yang pertama tu kita tahu kita tengok titik pusingan kat 3 kan. Jadi kita akan ambil nilai yang kurang daripada 3 lah. Kata kamu masuk x sama dengan 2. Okay. Kamu masuk dalam equation dy dx ni. Kamu dapat dy dx tu positif ataupun negatif. Kita try lah. Sebab nak beza kali kedua ni agak panjang. Boleh yang lain ni boleh ikut ni. Sebab cikgu tukar kaedah sebab kalau tidak jalan kerja dia jadi agak panjang lah untuk kamu kan. Lepas tu mazir sikit masa nak buat petua hasil bahagi pula untuk soalan yang ini kan. Okay. Jadi kita try buat kaedah satu lagi lah. Jadi kita cari dua nilai x yang kurang dan besar sikit daripada titik pusingan kita nak tentukan. Jadi dapat apa bila masa x kita sama dengan 2 tu? Ini kosong kat tengah. Cikgu, ada kemungkinan untuk jawapan tu dapat dalam perpuluhan cikgu? Tak kisah, perpuluhan pun tak apa asalkan nilai tu positif ataupun Positif. kamu dapat positif ke negatif? Positif. Positif ya, tulis positif. Okey, kalau kamu ganti 4 hati-hati lah sebab ada negatif kat luar ni. Negatif. Dapat negatif. Okey, jadi kalau dia positif, maksud di atas bawah situ ke? maksudnya dia gini. Maksudnya dia maksimum tu minimum tu. Maksimum. Maksimum. Boleh juga, taklah susah kaedah ni kan. Okey, satu lagi kita punya titik pusingan tu kat negatif 3 kan. Jadi kita akan guna dua nilai.
Okay, jadi kalau negatif 3, X sama dengan negatif 3. Negatif 2 dengan negatif 4. Negatif 2 dengan negatif 4. Mana kita consider besar ya? Yang Negatif tak 2 baik. lebih besar. Negatif 2 lebih besar. Uh-uh. Mari kita try. Betul lah kan? Kalau ikut logik macam tu lah kan? Okey. Cikgu ujuk pun tak sulit lah. Okey, ni kosong. Okey, masa ni masuk negatif 4 tu dapat apa? Allah Akbar. Terlupa letak kurungan. Wah, sintik arrow cikgu. Okey, orang lain cuba fisik sekali lah tengok. Dia macam tapi dia. Negatif 2. Negatif 4 kuasa 2. Campur 18. Dia enter lah kot. Bahagi dengan punca. 18 tolak. Negatif 4. Payah ni nak picit tau. Tutup. Dapat negatif betul tak Nuril? Yang negatif 4 tu. Cikgu, negatif. Okey. Jadi bila masuk negatif 2, kita rasa agak logik lah kalau dia dapat betul dia positif lah. Kan? Okey. Jadi kamu cek jawapan belakang sekali betul tak koordinat kamu? Jadi kalau ikutkan yang ni maksimum, yang ni minimum lah. Betul tak? Ke kita ada buat salah? Betul. Betul lah? Betul lah? Titik 39 tu maksimum. Titik negatif 3, negatif 9 tu minimum. Ni lah. Jadi kalau kita lukis pun kita lukis sebahagian kita dah tahu dah lah. Betul? Jadi kalau kita dah lukis, kita dah kira satu bahagian tu kita tahu apa jadi kat ujung ni sebab titik pusingan dia mesti satu positif, satu negatif kan? Okay, boleh. Jadi next person, boleh lah siapa yang lain-lain tu boleh ikut ke? Jadi kaedah Nurin tu sebab soalan dia panjang. Kita guna kaedah lukisan lah. Jadi kaedah lukisan tu taklah susah. Dia macam kaedah cuba-cuba dulu kita ada belajar waktu kita buat tajuk apa dulu. Tajuk persamaan kuadratik semua kan. Kita buat penggantian untuk kita cek nilai. Okey, Nadia. Nadia dah ready dah? Dah. Nadia punya soalan dia tak susah sangat. Kita kena buat apa dulu dengan equation ni? Kembang. Kita akan kembang. Lepas tu kita akan dapat equation yang biasa kan. Jadi tak susah sangat lah. Y sama dengan X tolak 6 darab dengan 4 tolak X, 4 tolak 2X. Y sama dengan X tolak 6 darab dengan 4 tolak 2X. Betul soalan cikgu tulis? Ya. Okey, jadi first kali kita akan Kembang. kan. Jadi dapat apa tu? Dapat negatif 2X kuasa 2. Oh, kamu darab X dulu kan? Okey. Kalau darab ikut turutan boleh Nadia? 4X. Supaya senang. Okey, 4X. Lepas tu? Tolak 2X kuasa 2. Tolak 2X kuasa 2. Tolak 24. Tolak 24. Tambah 12. Tambah 12X. Okey, jadi kita akan simplify kan dia jadi apa? Negatif 2X Negatif kuasa 2X kuasa 2. Tambah 16X. Betul. Tolak 24. Okey, jadi sekarang ni Y kita. Lepas tu kita kena buat apa? Dy dx. Kita akan buat dy dx. Dapat apa tu? Negatif 4X tambah 16. Negatif 4X tambah 16. Okey. Lepas kita dah dy dx, kita akan Samakan dengan kosong. samakan dengan kosong kan. Okey, jadi yang ni kita boleh pindah je kan dapat nilai X betul? Okey, jadi negatif 4X sama dengan apa? Dengan kosong tolak 16. Kosong tak tulis Nadia. Negatif 16 saja. Lepas tu X sama dengan apa kalau macam tu? Negatif 16 bahagi negatif 4. Dapat apa tu? 4. Dapat 4. Jadi X itu satu saja kan sebab yang ni nampak tak dia kuadratik. Betul?
Jadi kalau kuadratik, kita dah tahu dah dia maksimum ke minimum berdasarkan apa Nadia? X. Berdasarkan apa? A dia. A dia adalah nilai yang depan X kuasa 2 ni kan? Jadi sekarang ni tinggal sikit je lagi. Kita dah ada X, kita kena buat apa? Masukkan nilai X. Masukkan Nak nilai cari X ni nilai dalam Y. equation Y ni. Dapat apa Y dia? Y 8. 8. Okey, jadi kita dapat koordinat kita 4, 8. Jadi dia maksimum ke minimum? Minimum. Minimum. Jadi sebab apa? A dia ni apa? A dia kurang daripada maksimum ke minimum ni? A dia kurang dari kosong kan? Betul tak A? A kan? Negatif 2S kuasa 2 campur 16S tolak 24. Jadi yang depan S kuasa 2 ni kita panggil dia sebagai A kan? A tu negatif. Jadi kalau negatif senyum ke masam? Masam. Masam. Jadi kalau masam dia maksimum ke minimum? Maksimum. Maksimum. Jadi kita dah ada dah. Jadi kita tak payah buat pembezaan kali kedua untuk soalan yang kuadratik. Sebab kita dah tahu dah dia punya sifat dia daripada A dia. Boleh tak? Jadi yang ni dah dapat dah jawapan dia. Jadi titik pusingan dia sama dengan 48 dan titik pusingan tu adalah maksimum. Boleh Nadia? Boleh. Boleh lah. Okey. Tadi ada masa sikit lagi pukul 11 kan? Seorang lagi lah. Boleh? Seorang lagi. Safia. Safia tolong cikgu soalan E. Boleh? Boleh. Boleh lah. Okey. Jadi Y sama dengan X campur 4 over X. Jadi first kali kita kena buat apa tu? Y sama dengan X campur 4 over X. Kita boleh tahu beza tak ni? Boleh. Boleh tapi kita angkat dulu X yang satu orang. Kita akan beza satu-satu, betul tak? Faham tak? Okey, jadi kalau kita angkat X yang duduk bawah ni apa jadi? Negatif X. Dia akan jadi, bukan negatif X. X tu kuasa dia negatif 1 tu. Faham tak? Boleh, okey. Perlahan lah Safia, kamu kena cakap kuat sikit kot. Okey, jadi kita beza satu-satu. Dy dx kita sama dengan apa ni Safia? Beza X dapat apa? Beza X dapat apa? Tadi Nurin ada beza X kan? Bila kita beza X dapat apa? Apa yang ada depan X ni? 1. Jadi 1. Betul lah sebab 1X lah X tu. Okey, yang belakang ni kita akan beza dia macam biasalah. Kuasa dia akan darab dengan 4 ni. Jadi dia jadi apa? Negatif 4. X tu jadi kuasa berapa? Kuasa 2. X kuasa negatif 2. Jadi kalau dia negatif maksudnya apa? Dekat bawah. Jadi kita letak dia kat bawah macam asal. Dah. Dia ni dy dx kan. Lepas dah dapat dy dx kita akan buat apa? Macam nak dapat titik pusingan? Kita nak dapat titik pusingan dy dx sama dengan? Kosong. Okey. Jadi macam nak buat ni? Pindah siapa dulu? Pindah yang tak melekat dengan X dulu Safia. Kita akan pindahkan siapa dulu? Pindah Siapa? 1. Pindah 1 dulu. Jadi bila kita pindah 1, negatif 4 over X kuasa 2 sama dengan apa? Sama dengan negatif 1. Negatif 1. Okey, sekarang baru boleh pindah X tu. Jadi negatif 4 sama dengan apa? Negatif 4 sama dengan apa? Pindah X ni sini. Negatif 1 darab dengan X square kan? Darab kan? Sebab ni bahagi kan? Jadi dia jadi apa? Negatif X kuasa 2. Negatif ni boleh hilang tak? Boleh? Boleh sebab ada kiri kanan. Jadi kuasa 2 ni macam nak hilang kan? Pindah sana jadi apa? Kuasa 2. Pindah jadi apa? Punca kuasa. Punca kuasa. X sama dengan punca kuasa 4. Jadi X sama dengan apa?
2 je ke? Tambah tolak 2. Tambah tolak 2. Okey, kita dah dapat X kita. Lepas tu kita buat apa? Cari Y. Check Y. Okey, masa X sama dengan 2. Y dia dapat apa? Sampai okey ke? Empat. Y sama 4. Okey, yang satu lagi ni? Negatif 4. Negatif 4. Okey, last kali kita kena buat apa? Tentukan sifat dia kan? Macam nak tentukan sifat dia? D kuasa 2Y. D kuasa 2Y over dx kuasa 2. Okey, yang ni yang tadi kita dah beza kan? Jadi kita kena beza balik ni. Jadi kita beza balik. Kalau satu beza dia jadi apa? Satu. Dia ada tak? Ada tak kalau beza satu? Ada. Tak ada kan? Dia jadi kosong lah. Jadi kita tinggal nak beza negatif 4x kuasa 2 ni. Jadi x ni kita nak bawa naik atas kan? Macam ni kan? Gini kan? Okey, jadi bila kita beza ni dia jadi apa? 8 8x. X kuasa berapa? Negatif 3. Negatif 3. Jadi maksudnya dia akan jadi 8 over X kuasa 3. Boleh no? Okey, jadi sekarang ni kita nak buat apa dengan D squared Y over dx squared itu? Masukkan nilai X. Okey, kita masukkan nilai X ya. Jadi yang ni nampak lah kan sebab dia satu ketul ya. Kalau kita masuk 2 dia akan jadi positif ke negatif? Positif. Dia akan jadi positif. Dia kata tulis pun tak apa. Gitu. Kalau dia positif dia senyum ke masam? Senyum. Senyum. Jadi senyum minimum ke maksimum? Max. Minimum. Di titik paling rendah lah minimum dia panggil. Okey, masuk X dengan negatif 2 kita dapat apa? Negatif. Kita dapat kurang daripada kosong. Jadi dia masam. Masam tu adalah Maksimum. maksimum. Okey, last kali kita tulis balik koordinat kita. Tapi accept jawapan belakang betul tak? Betul tak? Betul lah. Okey, tahniah. Okey, betul. Okey, itu je last question sampai hari ni. Jadi untuk homework kamu ada F, G dengan H. Nah, hari ni tengok soalan nombor 2 ni tak susah tak? Tak susah. Jadi kamu boleh buat nombor 2 sekali sebab dia dah bagi kamu graf. Dia suruh kamu A tu cari ungkapan bagi D dx so beza kan. B cari koordinat titik bagi 2 titik pegun P dan Q macam biasalah. Dia suruh cari titik pegun tu. Okey, seterusnya tentukan sifat bagi titik pegun tu guna kaedah lakaran tangent. Lakaran tangent tu maknanya kamu rasanya lakaran tangent tu kaedah lakar kat gambar tu ke kaedah yang ni? Ni panggil kaedah lakaran tangent ke? Apabila D squared Y over dx squared sama dengan kosong, kaedah lakaran tangent digunakan untuk menentukan sifat suatu titik pegun. Yang ni lah kan kaedah lakaran tangent. Asyik kelas tu sekejap. Dia tak cakap yang tu lah. Ni ya kot. Cik rasa lakaran tangent yang ni. Yang Nurin buat tu lah. Jadi tu kaedah lakaran tangent. Dia ada gambar ni kita dah nampak dah kan. Kalau dia bagi gambar kamu lakar je lah atas gambar tu lah. Kamu boleh nampak dah sifat titik tu kan. Betul tak? Yang ni titik maksimum ke minimum yang P ni? Minimum. Minimum. Kalau Q ni kita panggil titik apa?
Q ni titik apa? Titik lengkok balas. Titik lengkok balas kan. Jadi kamu test, kamu tengok betul tak yang ni D kuasa 2Y over dx square dia dapat kosong. Tadi kita dapat kosong kan kalau titik lengkok balas kan. Test sekali nah. Okey, jadi tu je homework kamu. Latihan sendiri 2.10 ni kamu settle kan. Jadi untuk next class kita akan masuk yang aplikasi seterusnya ni. Menyelesaikan masalah melibatkan nilai maksimum minimum. Yang ni ada kaitan dengan titik pusingan tu. Tapi selalunya soalan dia lebih mencabar. Okey. Jadi habis dah kelas kita hari ni. Cikgu kata nak buat kelas 2 kali kan. Jadi kelas kita yang seterusnya tu hari Jumaat. Okey ke tak okey waktu tu?